Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya hadirin dan hadirat sidang jemaah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur setingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang penuh keberkatan ini, di penghujung bulan Sya'ban 1442 Hijrah, kita dapat bersama berkumpul di dalam sebuah majlis yang mana pada hari ini merupakan majlis khatam kitab hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun saya mula mengajar di sini pada tahun 2015 ke 2016 yang lepas, tetapi saya rasa majlis pengajian sahih ataupun kitab hadis 40 kita ini adalah lebih kurang pada tahun 2016 atau 2017, kerana hampir setahun juga kuliah saya dilakukan secara bulanan tetapi dengan tajuk-tajuk yang umum. Kemudian baru kita sepakat mulakan pengajian hadis 40 mungkin pada tahun 2016 atau 2017, saya tidak mencatatnya di sini, tetapi secara umum pengajian kita ini mengambil masa 4 tahun untuk menghabis dan mengkhatamkan kitab hadis 40 kita ini. Dan hakikatnya tidak pelik hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, ditambah pula dengan pelaksanaan PKP, kejap 5 bulan tertangguh, kejap 4 bulan tertangguh. Jadi kita tertangguh sahaja hampir setahun pengajian bulanan kita menggunakan kitab kita ini. Pertama, hadirin dan hadirat, tentatif program atau majlis khatam kita pada pagi ini, saya akan membaca dan mensyarahkan kitab hadis 40 ini bagi menamatkan 2 hadis yang berbaki, hadis ke-41 dan juga hadis ke-42. Kemudian kita akan akhiri dengan doa khatam. Kita akan tamat dengan doa khatam yang dipimpin oleh saya sendiri insya-Allah. Dan para ulama dahulu, mereka amat menekankan tentang peri penting doa khatam hadis ini ataupun doa khatam sesebuah kitab. Tak kiralah sama ada khatam Al-Quran, khatam Sahih Al-Bukhari, ataupun khatam mana-mana kitab seperti kitab hadis 40 kita ini. Ada seorang perempuan pada zaman dahulu, dia mengadu kepada seorang tuan guru, yakni seorang ulama. Dia kata, wahai ustaz ataupun wahai tuan syekh, aku ni tak direzekikan seorang anak lagi. Maka syekh tu kata, pergilah kamu kepada majlis khatam Sahih Al-Bukhari, majlis khatam kitab hadis, dan selepas daripada khatam kitab tersebut, minta syekh yang mengkhatam dan membacakan kitab doa supaya Allah rezekikan kamu anak.
Lalu syekh tu pun buat selepas majlis khatam, maka alhamdulillah kemustajaban doa majlis khatam, maka wanita itu pun direzekikan seorang anak. Menunjukkan sebenarnya majlis-majlis khatam bacaan mana-mana kitab adalah bermanfaat, doanya mustajab. Tapi mestilah kitab tu kitab-kitab yang mustajab juga, dalam erti kata Al-Quran, khatam Quran, atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis 40, hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari dan seumpamanya. Bukan yang khatam tu khatam mastika, itu tak perlu buat majlis doa khatam lah, atau khatam kitab-kitab yang lain yang tidak ada apa manfaat sangat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada hadis yang ke-41. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Pendek sahaja hadisnya daripada Abu Muhammad Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawakan. Hadis hasan sahih. Dan kata Al-Imam Nawawi, telah kami riwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Baik. Pertama hadirin hadirat, sepanjang 40 hadis yang lepas, inilah sebenarnya pertama kali Abdullah ibn Amr bin al-As ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab kita ini. Kunyahnya adalah Abu Muhammad, dalam erti kata beliau merupakan ayah kepada Muhammad, anaknya nama Muhammad, beliau ayahnya, maka beliau Abu Muhammad. Namanya adalah Abdullah, tetapi macam kita sebutkan pada kuliah kita yang lepas, Abdullah ni dalam hadis ke-39 kita kata Abdullah ibn Abbas. Hadis ke-40 Abdullah ibn Umar. Hadis ke-41 Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi banyak sahabat namanya Abdullah. Kita tertanya kenapa orang dahulu, khususnya para sahabat Nabi, banyak namakan mereka itu atau anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Maka jawapannya tidak lain tidak bukan kerana ada nas, kerana ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah menyebut dalam sebuah hadis yang sahih, baginda menyatakan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka dan Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah membawa maksud hamba Allah, manakala Abdurrahman membawa erti hamba kepada Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Lalu kita ini tertanya, kenapa Allah suka dengan dua nama tersebut? Kerana sedar tidak sedar, dua nama itu mengikat diri seseorang kepada Allah. Itulah hakikatnya. Iaitu apabila kita pergi kepada mana-mana tempat dan pada nama kita ini Abdullah, maka keterikatan nama Allah dengan nama kita. Nak buat maksiat pun takut. Nak pergi kata ke orang pun kita fikir, aku ni Abdullah, hamba Allah. Nak pergi mengorat anak dara orang pun duk terfikir, kita ni Abdul Rahman, hamba kepada Allah Ar-Rahman. Dia ibarat tuan-tuan nak pergi masuk kelab malam, pakai jubah, pakai kepiah. Itulah perasaan dia.
Jadi nama orang ini dia memberi kesan kepada pribadi. Sebab itu kita katakan Abdullah, Abdul Rahman merupakan nama yang paling Allah cintai. Disebut di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Nama kitab itu adalah Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Sebuah kitab yang menceritakan tentang hukum hakam bayi yang baru dilahirkan. Dalam kitab tersebut, penulisnya rahmatullahi alaih mengatakan bahawasanya Bani Israel dahulu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel dahulu banyak menamakan anak mereka dengan nama Immanuel. Immanuel. E-M-A-N-U-E-L-L-E. Immanuel. Immanuel dalam bahasa Arab membawa erti ilahana ma'ana. Tuhan kita bersama kita. Itu maksud Immanuel. Dalam bahasa Inggeris, God is with us. Tuhan bersama kita. Dalam bahasa Melayu, Tuhan bersama kita. Jadi itu maksud Immanuel. Jadi bila Bani Israel banyak mengaitkan nama anak mereka atau nama diri mereka dengan nama Allah, maka Islam datang membawa nama terbaik Abdullah Abdul Rahman. Supaya anak ini sedar tentang kewujudan Allah pada dirinya. Dalam erti kata keterikatan nama Allah dengan nama dirinya. Jadi sebab itu ulama-ulama dahulu, para sahabat Nabi kita banyak bernama dengan nama Abdullah. Antaranya perawi hadis kita ini dari kalangan sahabat Nabi, Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia dan bapanya Amr ibn al-As, kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Amr bin al-As dari sudut periwayatan hadis, beliau merupakan antara sahabat, bahkan merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tanya antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin al-As, siapakah yang paling banyak riwayat hadis? Maka kita kata Abdullah bin Amr bin al-As. Sehingga menjadikan Abu Hurairah ni dia rasa cemburu kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Dia kata tidak ada seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan hadis lebih daripada diri aku kecuali Abdullah bin Amr bin al-As. Kerana Abdullah bin Amr bin al-As beliau menulis hadis. Tetapi Abu Hurairah tidak menulis hadis. Ini pada awal-awal hadis diriwayatkan. Beliau meriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda mengatakan la yu'minu. Dan perbahasan la yu'minu ni telah kita jumpa lebih kurang 2 kali sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat. Dalam kitab kita juga. Yang pertamanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Satu lagi pula, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dan yang ketiganya adalah hadis ke-41 ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimah la yu'minu ni, la di situ adalah la nafi, la penafian. La ni dia ada 2 dalam bahasa Arab. Satu lagi la nahi, la larangan. Contoh, tuan-tuan baca surah Al-Hujurat. Daripada ayat yang pertama sampai kepada beberapa ayat yang berikutnya, semuanya la larangan. Jangan buat, jangan itu, jangan ini. Contoh kita kata ayat pertama lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim.
La tuqaddimu, jangan dahului Allah dan Rasul. Ayat kedua pula, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mengangkat suara lebih daripada suara kami, suara Nabi, saya minta maaf. Jangan tinggikan suara sama seperti kamu tinggikan suara apabila bercakap sesama kamu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jadi ini semua la, ini la larangan. Kita terjemah pun jangan. Tapi la dalam hadis kita ini adalah la nafi. Sebab itu kita tak kata jangan beriman. Kita kata tidak. Kerana nafi di sini menafikan sesuatu. Nafi dalam bahasa Arab, dia terbahagi kepada dua yang utama. Pertamanya, nafiyus sihah, menafikan kesahihan. Dalam arti kata tidak sah. Yang kedua adalah nafiyul kamal, menafikan kesempurnaan. Kalau contoh kita katakan hadis Nabi yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ... salat bagi mereka yang tak baca Fatihah. Kita nak terjemah ... tadi sebagai tidak sah salat ke tidak sempurna salat bagi mereka yang tak baca Fatihah. Maka kita kata tidak sah salat. Dia ikut kepada ayat yang datang selepas dia. Jadi hadis ni kita kata la yu'minu ahadukum. Kita boleh terjemah dua. Tidak sah iman salah seorang kamu ataupun tidak sempurna iman salah seorang kamu. Yang mana lebih tepat? Maka kita katakan kalau tidak sah maka dia kafir. Tapi kalau tidak sempurna, inilah yang lebih tepat, menggambarkan tahapan iman dia yang berkurang. Dia sama seperti hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita sebut la salata bihadratit ta'am. Tidak ... salat dengan wujud dan terdapatnya makanan depan mata. Kita nak terjemah tidak sah salat ke tidak sempurna salat. Kita kata tak sempurna. Kalau nak kata tak sah salat, katakan imam kita, dia salat, kita letak di depan dia KFC banyak. Kalau buat gitu, tak sah semayang dia dan tak sah semayang semua jemaah. Tapi Tok Imam bila dia tengok depan ada nasi Arab, Allah, terliur dia semayang. Sebab itu jadi tak sempurna salat. Yang lebih tepat bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna salat dengan wujudnya makanan di hadapan mata kita. Jadi hadis ini juga sama. La yu'minu ahadukum, bukan tidak sah, saya minta maaf, la yu'minu ahadukum, bukan tidak sah iman. Kerana kalau tak sah iman, kafir lah. Tetapi tidak sempurna iman salah seorang kamu, dan salah seorang kamu tu meliputilah orang tua ke, orang muda, lelaki ke, perempuan. Tak sempurna iman kita, sehinggalah hawa nafsu kita ini mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ni kita tengok, antara kehendak Nabi dengan kehendak kita ikut yang mana? Kalau kita ikut kehendak Nabi, maka itu tahapan iman kita sempurna insya-Allah. Tapi kalau Nabi duk kata A, kita duk kata B lagi bagus, contoh. Bila Nabi duk suruh buat yang ini, kita kata oh dah ikut yang ni lebih baik. Kita kata jangan sama sekali. Itu menandakan keimanan kita ini tidak begitu sempurna. Kerana kalau kita boleh lihat contoh-contoh di sini yang disebut oleh para ulama kita ini, bahawasanya dalam apa sahaja urusan hidup kita, yang paling baik adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri ataupun untuk kamu ni, kata Allah Subhanahu wa taala,
pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapatnya uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Jadi sebab itu kita katakan bahawasanya dalam apa keadaan pun kita ikutlah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan apa sahaja sudut pandang hidup kita ini, tindakan kita, perlakuan kita menyelisihi petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan begitu. Sebaliknya kena arahkan, kena pastikan hawa nafsu kita tunduk dan ikut kepada perintah Nabi. Kerana Quran menyebut sesiapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia telah mentaati Allah. Itu hakikatnya. Jadi hakikatnya dalam terjemahan yang berlawanan, sesiapa yang menyelisihi perintah Rasul, hakikatnya dia sedang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, kata Allah. Berilah ancaman terhadap mereka yang menyelisihi urusan Nabi, akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah, atau akan tertimpa ke atas mereka itu azab yang begitu pedih. Jadi menyelisihi sunnah Nabi ini berat, atau menyelisihi arahan dan perintah Nabi itu berat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Selesai hadis yang ke-41. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-42, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Al-hadisus sani wal arba'un, hadis yang ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang membawa maksud daripada Anas ibn Malik, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khadam pembantu kepada Nabi lebih daripada 10 tahun. Jadi ini adalah sahabat Nabi yang dekat dan rapat dengan Nabi. Dan Nabi pernah mendoakan kepada Anas, ya Allah, kau panjangkan umurnya dan kau banyakkan harta serta anak pinaknya. Dan memang betul, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang panjang usianya dan ramai anak pinaknya. Beliau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata. Ini adalah hadis apa? Ini merupakan hadis kursi. Hadis kursi. Sebelum ini pun kita dah jumpa lebih daripada 2 hadis kursi dalam perbahasan-perbahasan kita yang lepas menerusi kitab kita ini. Dan kita telah sebut berulang kali perbezaan hadis kursi dan al-hadisun nabawi. Secara ringkas kita boleh kata hukumnya berbeza. Dan juga perbezaan antara hadis kursi dengan Quran pun kita dah sebutkan. Bahawasanya hadis kursi ini tidak sama dengan Quran, walaupun kedua-duanya firman Allah. Hadis kursi tak boleh dibaca dalam salat. Maka jangan kita buat nanti tiba-tiba kita kata dalam salat selepas waladdallin amin. Kemudian kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Yang ni tak dibenarkan. Tapi kalau nak baca hanya boleh baca ayat Quran sahaja di dalam salat. Adapun hadis kursi tidak dibenar. Begitu juga hukum kalau baca hadis kursi tak sama dengan fadilat baca Quran.
Baca Quran ni seperti riwayat Tirmizi juga, Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca satu huruf daripada Quran, dia dapat satu kebaikan menyamai 10 ganjaran pahala. Tetapi hadis kursi tidak dapat fadilat yang sama. Macam tu juga hukum hakam kalau nak sentuh mushaf Quran dalam mazhab Syafi'i ini berhajat kepada wuduk. Ia berhajat kepada wuduk kalau kita nak sentuh mushaf Quran. Tapi kalau ada sebuah kitab yang berisi penuh dengan hadis-hadis kursi yang sahih, ia tidak memerlukan kepada wuduk untuk kita memegang dan menyentuh kitab tersebut. Itulah perbezaan antara hadis kursi dengan ayat-ayat Al-Quranil Karim, walaupun keduanya merupakan firman Allah Ta'ala. Baik, apa kata Allah dalam hadis ini? Allah menyatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama kau berdoa dan berharap kepada aku, nescaya aku akan mengampunkan kamu dalam keadaan dosa apa sekalipun yang kamu miliki, dan aku tidak peduli, kata Allah. Kemudian Allah kata lagi, wahai anak Adam, kalaulah dosa-dosa kamu mencapai kepada tahapan langit yang tertinggi, kemudian kau istighfar kepadaku, nescaya pasti aku akan ampunkan kamu. Kemudian Allah tambah lagi, wahai anak Adam, kalaulah kau datang kepada aku dengan membawa dosa seluas bumi, kemudian kau bertemu dengan aku dalam keadaan kau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan mendatangkan kepada kamu dengan seluas pengampunan yang sama besar dengan bumi tersebut. Jadi ini hadis yang nak menggambarkan tentang keluasan rahmat dan keampunan Allah. Hadis terakhir kita daripada kitab hadis 40 nak mencerita berkenaan luasnya rahmat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan kita sebut, Allah Maha tahu hakikat sebenar hamba-hambanya. Bukanlah dianya agama kita ini nak menjadikan kita ni langsung tak pernah buat dosa. Tidak. Hatta disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tuznibu," kalau kamu ini tidak buat dosa, "Laja Allahu biqaumin yuznibun." Allah akan menggantikan kamu dengan satu kaum lain yang mana mereka buat dosa, kemudian mereka istighfar kepada Allah dan supaya Allah mengampunkan mereka. Kalau manusia ini langsung tidak ada dosa di atas muka dunia ini, bagaimana dengan sifat Allah yang Al-Ghafur Ar-Rahim itu? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dah kalau manusia tak ada dosa, nak ampun apa dia? Tapi bila Allah disifatkan oleh Nabi kita dan Allah mensifatkan dirinya di dalam Quran Ghafurur Rahim, maknanya itu Allah tahu di sebalik hakikat manusia ni ada buat dosa. Bahkan Nabi kita pun sebut sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam dia buat dosa. Tetapi orang yang buat dosa ni ada perbezaan tahapan, dan Rasulullah mengatakan, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat daripada dosa yang dia buat. Maknanya dalam kalangan kategori pendosa pun ada pendosa yang baik, ada pendosa yang tak baik. Pendosa yang tak baik itu dia terus-terusan melakukan maksiat. Tetapi pendosa yang baik dia sertakan selepas buat maksiat dia beribadat, yakni dia bertaubat kepada Allah. Itu sebaik-baik pendosa. Maknanya pendosa pada yang baik, bukan semua pendosa itu jahat. Tapi pendosa yang baik adalah pendosa yang bertaubat. Dalam arti kata dia menyesal, dia berhenti daripada melakukan maksiat tersebut dan dia tidak mengulangi kembali. Secara ringkas, hadirin dan hadirat yang saya hormati, asbab pengampunan Allah terhadap dosa kita ini ada 3. Yang pertamanya adalah doa dan pengharapan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Sebab-sebab mendapat pengampunan Tuhan. Kita berdoa
dan penuh pengharapan kepada Allah, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita hidup di atas muka dunia ini dengan dua sayap dalam perjalanan permusafiran panjang kita menuju Tuhan. Yang pertama disebut sebagai al-khauf, perasaan takut kepada Allah. Yang keduanya perasaan ar-raja, penuh pengharapan. Jadi kita terbang menuju Tuhan dengan dua sayap ini, takut pada Allah dan berharap kepada Allah. Kita takut Allah azab kita, kita takut Allah tempat kita dalam neraka, kita takut Allah tak terima amalan kita. Jadi kita beribadat dengan takutkan Allah. Kalau kita takut kepada azab Allah, tinggalkan maksiat. Itu maksud dia. Kalau kita takut kita dicampak ke dalam neraka, maka tinggalkan maksiat. Dan dalam masa yang sama, ada satu sayap lagi yang kita terbang menuju Tuhan dengan menggunakannya, iaitulah perasaan ar-raja, penuh pengharapan kepada Tuhan. Sentiasa husnuzan, kita berharap agar Allah masukkan kita dalam syurga. Kita berharap Allah menerima amal salih kita. Dan kita mengharap bahawasanya Allah tidak memberi, kita berharap Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Jadi inilah pengharapan kita dalam hidup. Sebab itu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dengan apa sahaja doa-doa dan pengharapan-pengharapan kepada Tuhan, maka katalah semoga Allah ampunkan kita. Antara doa dan pengharapan yang paling tinggi adalah yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, pun boleh dibacakan. Maknanya Allah nak kata di sini, selama kita doa dan berharap kepada Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampunkan kamu dalam apa sahaja dosa yang kamu berada di atasnya dan aku tidak peduli, kata Allah. Maknanya tak ada apa yang dapat menghalang Allah daripada mengampunkan dosa kita. Syaratnya doa dan harap kepada Allah. Yang kedua, Allah kata lagi, kalau tuan-tuan sebut Rabbighfirli, itu istighfar. Atau tuan-tuan sebut Allahumma ghfirli dhunubi, itu istighfar. Atau kita sebut astaghfirullah, maka itu pun istighfar. Dan sayyidul istighfar adalah ayat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini sayyidul istighfar, penghulu bagi segala istighfar. Ni ketua istighfar yang paling tinggi. Tak ada istighfar yang lebih baik daripada istighfar ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca Allahumma anta rabbi, ya Allah kau Tuhanku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan selain kamu, kaulah Tuhan yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, dan aku ini hamba-Mu wahai Tuhan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terikat dengan perjanjian aku kepada kamu sekadar yang aku mampu. Kemudian kita kata a'udzu wa wa'dika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada keburukan apa yang telah aku lakukan. Wa abu'u laka bi dhanbi, dan aku mengaku dan aku serahkan kepada kamu dosa-dosaku. Wa abu'u laka bi dhanbi wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Itu. Jadi aku mengakui nikmat dan mengiktiraf nikmat-nikmat kamu ke atas aku, dan aku mengaku dosa-dosaku terhadap kamu, kepada kamu. Maka kita kata faghfirli, ya Allah kau ampunkanlah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang mengampunkan dosa selain kamu ya Allah. Jadi istighfar, ataupun pergilah
Waktu kita lapang, sebutlah dalam kereta ke, tengah naik motor seorang ke, ataupun tengah berada masak di rumah ke, ataupun apa, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Biar lidah ni basah dengan istighfar. Sebab itu disebut dalam hadis, tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntunglah bagi mereka yang menjumpai dalam buku lembaran amalnya pada hari akhirat esok istighfar yang banyak. Nabi kata beruntung. Jadi kita ni nak istighfar tak kena bayar, tuan-tuan. Nak istighfar ni dia free je. Tapi nak masuk tandas ke LCC RM5. Jadi istighfar lagi mudah daripada masuk tandas orang tu. Jadi sebab itu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Basahkan lidah dengan istighfar kepada Allah. Dan kita tahu istighfar ni adalah talabul maghfirah. Kita minta semoga Allah ampunkan kita. Talabul maghfirah. Tapi Allah bila kita istighfar kepadanya, Allah beri dua benda. Yang pertama, Allah beri pengampunan dosa. Yang kedua, Allah berikan penutup keaiban. Maknanya orang yang istighfar, Allah akan bukan semata ampunkan dosanya, tetapi dalam masa yang sama Allah akan menutup keaiban-keaiban dirinya. Jadi kita banyakkan istighfar sekiranya kita merasakan diri kita banyak keaiban dan kekurangan. Dan yang terakhir, nak dapat pengampunan Allah adalah dengan bertemu Tuhan dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Ini berdasarkan hadis yang mana Allah mengatakan, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyrika bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang kepada aku dengan dosa seluas bumi. Seluas bumi dosa maknanya banyak, tuan-tuan. Tapi syarat dia jumpa dengan Allah dalam keadaan dia tak syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dia buat maksiat boleh jadi betul kan, dosa dia banyak. Tapi jangan kita sesekali syirik kepada Allah. Syirik ni menyekutukan Allah. Kadang-kadang kita tanpa sedar kita syirik. Kita sebut ucapan-ucapan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kita buat perbuatan seperti kita beriktikad bahawasanya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jadi sebab itu, kita ni hanya ibadat kita tunggal kepada Allah Ta'ala sahaja. Apa sekalipun yang paling besar Allah. Tak ada yang lebih tinggi dan besar selain daripada Allah. Hatta malaikat yang paling mulia pun kita tak boleh letak tahapannya sama seperti Allah. Hatta Rasul yang paling mulia pun kita tak boleh jadikan Rasul itu seperti kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada orang dia nak jadikan Jibril sama kedudukan seperti kedudukan Allah. Apa beza kalau kita umat Islam jadikan Jibril sama kedudukan dengan kedudukan Allah dengan golongan Nasrani? Apa beza? Tak ada beza. Sebab itu Kristian dianggap sesat kerana mereka mencirikkan Allah. Itu hakikatnya. Dan kita, kalau kita menjadikan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai maqam Allah, yang ni, walaupun baginda merupakan Rasul yang paling mulia, tapi kita letak martabat Rasulullah sampai ke sama level dengan Tuhan, maka yang ni apa beza dengan golongan Kristian yang menjadikan Isa sebagai sama kedudukan dengan Tuhan, meletakkan Nabi Allah Isa pada kedudukan ketuhanan. Jadi tidak ada beza. Jadi sebab itu kita katakan tidak dibenarkan. Kita kata agama kita ini agama tauhid, agama mengesakan Allah. Sehingga disebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang wahid. Allah ahad, Allah wahid, Allah esa dan Allah tunggal. Jadi tak layak Allah diduakan dan tak layak Allah ini disyirikkan. Itu sama sekali. Tapi ramai yang mungkin dia tak sedar. Dia kata, tak apa, kalau bab Nabi je semua okey, atau kalau bab malaikat je semua okey. Ini tidak tepat. Jadi kita kena berhati-hati dengan apa-apa ucapan yang kita sebut. Kalau nak berdoa, pastikan doa kita tahu maksud apa ayat yang kita baca. Dan kalau nak berdoa, pastikan doa kita hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berkata,
doalah kamu kepada aku, nescaya aku akan mustajab. Jadi itu kita doa kepada Allah. Hakikat semua doa kita hendaklah kepada Allah. Tak boleh minta daripada wahai pemilik kubur sekian-sekian, tolonglah beri kami keberkatan hidup, keselamatan, kesejahteraan. Yang ni tak dibenarkan. Minta kepada Allah. Ada orang kata, dah ustaz, dia ni bukan sebarang pemilik kubur, dia ni wali Allah, dia ni ulama sekian dan sekian. Kita kata tidak dibenarkan juga. Disebut dalam Al-Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang ni berkenaan dengan syuhada, orang mati syahid. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberikan rezeki. Jadi ini bolehlah kita nak doa kepada mereka. Kita kata mereka yurzaqun, bukan yarzukun. Yurzaqun ni diberi rezeki, bukan memberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa dia? Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha pemberi rezeki. Jadi mintalah hanya kepada Allah Ar-Razzaq. Tak perlu nak minta kepada pemilik kubur, wali sekian, ataupun apa itu sekian, ulama sekian. Tak. Mereka telah meninggal dunia. Kita minta kepada Allah Al-Hayy. Allah yang mana? Allah ni Al-Hayy, yang maha hidup. Hayyun la yamut, yang tidak pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup lagi maha mengurus takbir. Jadi kita hanya minta kepada Allah yang maha hidup. Iza sa'alta fas'alillah. Kita ada baca hadis kursi itu. Hadis Nabi itu dalam kitab kita ini juga. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta sesuatu, mintalah pada Allah. Nak minta pertolongan, sebarang pertolongan, mintalah kepada Allah. Hatta ulama kita dahulu, ada seorang wali Allah di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, di hadapan Kaabah. Dia doa, dia kata, ya Allah, Allahumma inni ashtahil inab. Ya Allah, aku teringin sangat nak makan buah anggur, dia kata. Itu pun didoakan. Allahumma inni ashtahil inab. Ya Allah, aku teringin sangat nak makan buah anggur. Boleh jadi sebab dia tak ada duit. Boleh jadi sebab dia susah. Tapi dia teringin. Jadi nampak, nak makan anggur pun doa kepada Allah. Kita doa pada Allah dalam setiap keadaan. Baik permintaan kita kecil atau permintaan kita besar. Tapi permintaan macam saya sebut pada kuliah Iza Sa'alta Fas'alillah, minta benda yang mana hanya Allah yang boleh berikan. Ataupun Allah yang mampu mengangkatnya. Yang ni kadang-kadang kita ni nak buat Milo pun, ya Allah tolong buatkan Milo. Janganlah sampai gitu. Nak tahu, ya Allah tolong buka kipas. Yang ni dasar pemalas. Tapi kalau pada tahapan yang kita mampu, maka kita buat sendiri. Tetapi kalau nak minta, ya Allah berilah rezeki anak, yang ni minta pada Allah. Ya Allah kau turunkanlah hujan, ini rezeki Allah. Ataupun daripada Allah, ya Allah kau hentikanlah hujan kerana dah terlalu kerap sangat turun. Ini pun adalah hanya hak milik mutlak Allah. Jadi kita hanya meminta kepada Allah. Jadi selesai perbahasan hadis kita yang terakhir ini, hadis yang ke-42. Hadis ini riwayat Al-Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Jadi syarat-syarat pengampunan kepada Tuhan, nak mendapat pengampunan Allah, ada 3. Yang pertama berdoa dan pengharapan, yang keduanya istighfar, dan yang ketiganya tidak mensyirikkan Allah dengan mana-mana makhluknya yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita akan membaca sedikit doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا فيما بقي لنا من شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم